Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini ada daripada ada orang post berkenaan dengan fenomena air pasang besar lah dekat pantai barat Semenanjung kan. So, antara daerah yang terlibat Bagan yang Keduk Rumah yang orang tak Banting. Kemudian dekat Jalan Pancang Perdana Sungai Besar 16 hingga 19, 3 hari dah ni pasang besar. Lepas tu dekat Taman Skincan Damai, Pantai Sungai Lang. So, apa sebenarnya fenomena air pasang besar ni? Yang melibatkan daerah Sabak Bilang jugalah, air pasang besar ni lah. Okay, so kita nak cari info berkenaan dengan fenomena air pasang besar ni. Okay, bila saya google dekat internet berkenaan dengan fenomena ni, ada satu PDF ni lah daripada Kerajaan Negeri Selangor di Selangor Disaster Management Unit, buat satu PDF berkenaan dengan fenomena dia kolaborasi dengan The Institute of Engineer Malaysia, fenomena air pasang besar. Okay, so dalam gambar ni digambarkan bahawa air tu naik sampai ke dia menenggelamkan separuh daripada rumah dan pokok. Menakutkan kan fenomena air pasang besar ni. Lepas tu dia cerita bagaimana air pasang besar boleh terjadi. Okey. Air pasang surut terjadi disebabkan oleh putaran bumi dan tarikan graviti bulan. Pantai di Selangor mengalami air pasang surut sebanyak 2 kali sehari. Kat pantai tu air pasang tu 2 kali. Pasang surut, pasang surut. Air pasang besar biasanya terjadi semasa bulan penuh atau anak bulan, apabila kedudukan matahari, bumi dan bulan dalam keadaan selari. Fenomena air pasang besar akan terjadi. Okay? So, pasang besar ni berlaku bila kedudukan antara bumi, bulan dan juga matahari selari. Kenapa selari? Okay? Ini disebabkan oleh graviti matahari, dia menarik, dan juga graviti bulan tu menarik air ke side dia lah. Kalau bulan dekat belakang bumi pula, air tu akan tertarik pada bulan. So dekat kawasan yang tak ada bulan tu, air surut. Yang ada bulan dan matahari tu, air akan naik, dia akan tertarik ke atas lah. Okay. So bila berlaku macam ni, kawasan yang biasanya tak banjir jadi banjir. Faktor yang menyumbang kepada banjir di pesisir pantai. Banjir hanya berlaku apabila air pasang besar disertai dengan angin kuat dan hujan lebat. Air pasang besar dan angin kuat menyumbang lah, antara faktor menyumbang kepada banjir lah. Tapi sebenarnya pasang besar ni berlaku bila graviti bulan tu menarik air. Tu persediaan menghadapi air pasang besar. So dalam ni PDF tahun 2020 lah ni diorang buat kan. Tahun ni dah 2 tahun lepas. So kawasan berisiko tinggi ni kawasan-kawasan yang dekat dengan pantai. Di antara pantai Sungai Besar, Skincan, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Pulau Indah, Keri. Sini semua ni air akan naik. Sabak Benam, daerah Sabak Benam, Kelang, Kuala Selangor, Sepang dan Kuala Langat. Dan juga kawasan yang terlibat tu dia ada senarai itulah. Sungai Tawar, Sungai Panjang, Teluk Mendeling kalau kat Sungai Besar lah. Masa dan ramalan pun ada. Ni tahun 2020 lah ni. Masa 8 pagi. Semua pagi ni. Daripada pukul 8, 6, 7, 5, 6, 7. Mana awal pagi lah. Naik 54 meter. So kalau kita nak tengok pada pada tarikh ni dan juga waktu ni, di kawasan ni Sungai Tawar yang betul-betul air naik. So kalau ada pertahanan pesisir pantai, kalau bawahnya PDF seterusnya dia kata kalau ada pertahanan pesisir pantai, kenapa banjir air pasang boleh berlaku? Biasanya dekat tepi pantai ni dia letak sebagai macam tembok ataupun kalau orang cakap apa nama dia, ban
untuk elakkan air laut masuk ke dalam tanah, ke dalam kawasan pertempatan penduduk lah. Okey. Baik, terima. Terdapat faktor-faktor alam yang meninggikan paras air. Perubahan cuaca boleh memberi kesan dalam masa hadapan. Okey, ban pecah. Bila air dah naik tinggi, so ban yang menutup sempadan di antara air laut dengan perempatan tu, dia pecah. Air naik lah. So kawasan yang penempatan ni biasa bila air naik ni dia akan tenggelam, dia akan ada limpahan air. Ban pecah lah. Lepas tu faktor-faktor manusia seperti pintu air tidak ditutup bukan kuasa, untuk pam terputus dan sebagainya. Ni contohnya ban pecah ni, air masuk, limpahan air kat situ. Okey, kawasan saya dilindungi oleh pertahanan pesisir pantai. Kenapa saya perlu berpindah? Ni memang waktu tu kalau kita balik, memang ada diorang yang terlibat dengan kawasan tu kena pindah ke kawasan lebih tinggi dekat Dewan. Kawasan-kawasan ni lah yang terlibat dengan air pasang besar ni, benar-benar air pasang besar. Pemindahan mungkin dilakukan oleh pihak berkuasa untuk keselamatan. Pemindahan awal akan memudahkan kerja-kerja penempatan. Pemindahan dalam keadaan gelap pagi lebih mengekalkan dan bahaya. Apa berlaku bila ada ban yang terjejas? Pihak berkuasa akan sedang upaya membaikinya. Jika ban terjejas, air laut akan melimpah tebing. Bila itu berlaku, air yang mengalir dalam laut akan menghakis lebih ban dan tapak ban. Limpahan membawa arus air yang kuat dan laju. Arus air yang dicapai dan kawasan yang diliputi di sebalik tebing adalah bergantung pada luasnya ban yang terjejas dan masa sehingga air mulai surut. Kenapa banjir air pasang surut dalam masa beberapa jam? Banjir air pasang adalah mengikut getaran air pasang surut. Bila air surut, air akan keluar kembali ke laut. Getaran pasang surut adalah dalam 5 hingga 7 jam. Apakah langkah-langkah persiapan untuk banjir disebabkan oleh air pasang besar? Banjir air pasang telah diramal dan terdapat masa untuk membuat persiapan. Okay. Maknanya kita bila dah perkara ni, fenomena ni boleh diramal kan. Kita ramalkan mungkin akan berlaku pada tarikh dan waktu sekian. So orang yang kawasan yang terlibat tu kena berjaga-jagalah. Maknanya sebelum berlakunya tu kita kena bersedia. Macam tu. So apakah tindakan yang patut diambil? Okey, sedekat dalam ni PDF ni dikata sebelum banjir tu tutup suis utama dan letakkan elektrik di tempat tinggi. Pastikan saluran najis tertutup. Nombor 2, simpan dokumen penting tempat yang selamat. Nombor 3, persiapan safety kit dan sikit makanan. Ketahui tempat yang selamat, mana persediaan lah. Persediaan makanan juga kena ada, takut terperangkap kan. Kalau sebelum banjir tu sedia lah. Okay, kalau selepas banjir, semasa banjir berpindah awal ke sebelum air pasang besar, patuh pada arahan pihak berkuasa dan bawa dokumen ubat-ubatan. Ni masa banjir. Selepas banjir, okey, bila air dah surut, pulang ke kediaman. Bila dapat kebenaran lah, pantau bangunan, struktur bangunan. Kalau ada kerosakan tu, hubungi pihak insurans ataupun pihak kuasa lah. Jangan buka suis atau peralatan elektrik hingga dibersihkan dan kering. Pakai sarung tangan dan kasut semasa operasi pembersihan. So kalau kita nak tahu ni, mungkin 16 hingga 19 lah. 16 hingga 19. Sekarang lah 17 ni, 16 hingga 19. Nak tengok kat kawasan ni. Air pasang besar disebabkan oleh graviti bulan. Bila matahari dan bulan, bumi dalam satu kedudukan yang selari, graviti tu dia menarik. Lepas tu angin kuat dan hujan lebat tu menyumbang lagi kepada banjir di pesisir pantai. Okey, itu je lah. Yang ni boleh download dekat internet ni. Kita type fenomena air pasang besar, PDF ni akan keluar. Tapi PDF ni tahun 2020, 2 tahun lepas. Okey, insyaAllah kalau rajin nanti mungkin boleh tengok kan. Tapi kawasan tu jauh lah. Kat mana ni? Sungai Panjang, itu Sungai Tawar. InsyaAllah. Okey, semoga info ni bermanfaat.